video kali ini saya akan membincangkan berkaitan dengan pembangunan dan perpaduan bangsa di Malaysia. Video sebelum ini kita bincang ataupun saya telah membincangkan tentang bagaimana kerajaan membangunkan ekonomi di Malaysia selepas British menyerahkan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak kepada pemimpin tempatan di Malaysia. Jadi apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dalam usaha mengukuhkan perpaduan kaum yang ada di Malaysia? Ada 5 perkara penting yang telah dijalankan oleh kerajaan dalam usaha untuk mengukuhkan perpaduan kaum yang ada di Malaysia. 5 perkara penting itu ialah: pertama, rukun negara; kedua, dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan; yang ketiga, akta bahasa kebangsaan; yang keempat, dasar kebudayaan kebangsaan; yang terakhir ialah sukan untuk perpaduan. Jadi ada 5 aspek penting ataupun 5 langkah yang telah diambil oleh kerajaan dalam usaha untuk mengukuhkan perpaduan di Malaysia, dalam usaha untuk membangunkan aspek sosial di Malaysia. Yang pertama ialah berkaitan dengan rukun negara. Apakah itu rukun negara? Rukun negara ini telah dibentuk akibat daripada peristiwa 13 Mei 1969. Ingat, itu merupakan tarikh kerusuhan kaum yang berlaku di Malaysia antara Cina dan juga Melayu. Kerajaan telah menubuhkan Majlis Gerakan Negara ataupun Mageran yang bertindak mengambil alih pemerintahan pada zaman tersebut. Tujuan Mageran ini ialah dia mau mengembalikan keamanan dan keharmonian di Malaysia. Oke, jadi di bawah Mageran ini, Mageran telah mewujudkan satu majlis yang dinamakan Majlis Perundingan Negara ataupun MPN. Tujuannya adalah untuk membincangkan dan membuat penilaian tentang isu-isu perpaduan negara. Jadi di bawah MPN inilah baru rukun negara diperkenalkan. Ingat, Mageran telah mewujudkan Majlis Perundingan Negara dan Majlis Perundingan Negara yang telah memperkenalkan rukun negara. Oke, apakah matlamat utama rukun negara ini? Ada 5 matlamat utama rukun negara ini. Yang pertama ialah untuk mengukuhkan perpaduan. Yang kedua, menjamin corak hidup demokratik. Yang ketiga, mencipta masyarakat yang adil. Yang keempat, menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai. Dan yang kelima ialah melahirkan masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi. Jadi ada 5 prinsip rukun negara yang perlu kita tahu. Prinsip-prinsip ini sudah kita pelajari dari kecil sampai sekarang. Tetapi adakah kita tahu maksud setiap prinsip-prinsip tersebut? Oke, ini penting dalam menjawab. Biasa soalan rukun negara ini dia selalu keluar dalam soalan esei dalam SPM. Jadi pastikan Anda betul-betul fokus tentang apakah maksud setiap prinsip-prinsip rukun negara. Oke, prinsip pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Oke, prinsip pertama ini maksudnya ialah agama merupakan pegangan utama rakyat Malaysia. Jadi masyarakat yang beragama ini ialah warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Itu ialah maksud kepercayaan kepada Tuhan. Oke, yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Apakah maksud tersebut? Maksud kesetiaan kepada raja dan negara ini merupakan menuntut masyarakat untuk mencurahkan taat setia kepada raja dan negara. Di mana apabila rakyat menderhaka kepada raja, itu umpama rakyat menderhaka kepada negara. Oke, yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Apa maksud perlembagaan? Perlembagaan itu luhur, unggul dan suci. Ingat, perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia untuk negara Malaysia. Jadi rakyat mesti menerima dan patuh terhadap perlembagaan di Malaysia. Yang seterusnya ialah kedaulatan undang-undang. Daulat maksudnya kuasa. Means undang-undang berkuasa. Jadi maksud kedaulatan undang-undang ini ialah rakyat bertanggung jawab memastikan undang-undang didaulatkan dan tidak dicabar.
Nah, yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Ingat, maksud kesopanan dan kesusilaan, dia lebih memfokuskan individu. Menuntut rakyat bersopan dan bertata susila karena ini merupakan lambang kepribadian masing-masing. Jadi ada 5 prinsip rukun negara dan saya telah terangkan maksud setiap prinsip-prinsip tersebut. Itu merupakan langkah pertama yang diambil oleh kerajaan dalam usaha untuk mengukuhkan perpaduan di Malaysia ataupun membangunkan aspek sosial di Malaysia. Oke, yang kedua ialah dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan. Oke, dasar pendidikan dan falsafah pendidikan kebangsaan ini dia merupakan dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan pada masa tersebut dalam usaha untuk mengukuhkan perpaduan melalui pendidikan. Jadi dalam dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan ini ada banyak laporan-laporan berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan perkembangan pendidikan di Malaysia. Oke, laporan pertama ialah laporan BAN 1950. Laporan BAN 1950 ini merupakan dia menyatakan ataupun dia mencadangkan bahawa semua sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil dihapuskan dan digantikan dengan satu jenis sekolah sahaja, iaitu sekolah kebangsaan. Ini kita dapat lihat bahawa laporan BAN ini dia mau menghapuskan sekolah vernakular dalam usaha untuk rakyat yang ada di Malaysia dapat bersekolah di dalam satu sekolah sahaja, yaitu sekolah kebangsaan. Yang kedua, di peringkat sekolah rendah, ini adalah cadangan kedua, yaitu di peringkat sekolah rendah bahasa Melayu menjadi bahasa penghantar. Dalam laporan BAN ini di peringkat sekolah rendah bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar. Di peringkat sekolah menengah dan lebih tinggi bahasa Inggris yang menjadi bahasa penghantar. Walau bagaimanapun, cadangan tentang laporan BAN 1950 ini telah ditentang. Siapa menentang? Masyarakat Cina. Kenapa? Sebab masyarakat Cina menganggap bahawa bahasa ibunda mereka akan tergugat sekiranya laporan BAN 1950 ini dilaksanakan. Jadi disebabkan itu, satu lagi laporan yang wujud, yaitu laporan Fenwu 1951. Laporan Fenwu 1951 ini merupakan laporan yang mewakili masyarakat Cina yang ada di Malaysia pada masa tersebut. Cadangan laporan Fenwu ini satu sahaja, yaitu dia mencadangkan sekolah vernakular Cina dikekalkan walaupun bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan pada masa tersebut. Selepas laporan Fenwu, ada Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan Pelajaran 1952 pula, dia mengesyorkan dua sistem persekolahan yang menggunakan dua bahasa penghantar, yaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Pengajaran bahasa Cina dan Tamil juga disediakan sekiranya mendapat permintaan daripada ibu bapa. Lepas tu bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggris, manakala bahasa Inggris wajib diajar di sekolah Melayu. Ini ialah Ordinan Pelajaran 1952. Malangnya ordinan ini tidak terlaksana. Kenapa ordinan ini tidak terlaksana? Karena dia mendapat banyak kekangan. Pertama, tentangan daripada masyarakat Cina dan India. Selepas itu masalah keuangan yang berlaku dalam negara. Dan yang ketiga ialah tentang ancaman komunis. Ini adalah pada 1952 di mana komunis masih lagi berleluasa di tanah Melayu. Seterusnya pada 1956 wujud Penyata Razak. Penyata Razak 1956 ini dipengerusikan oleh Datuk Razak Husin. Penyata Razak ini dia mencadangkan bahawa sistem persekolahan yang sama untuk semua penduduk. Sistem persekolahan yang sama untuk semua penduduk manakala penyeragaman kurikulum bercorak kebangsaan. Itu merupakan cadangan Penyata Razak di mana mencadangkan semua sistem
persekolahan yang ada di Malaysia mestilah sama untuk semua penduduk. Oke, seterusnya penubuhan sekolah umum, yaitu sekolah rendah dan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Lepas tu penubuhan sekolah jenis umum, sekolah rendah dan bahasa Inggeris, Cina dan Tamil sebagai bahasa penghantar. Lepas tu di sekolah Melayu, bahasa Melayu menjadi bahasa penghantar, manakala di sekolah Inggris, bahasa Inggris menjadi bahasa penghantar. Walaupun begitu, bahasa Melayu dan bahasa Inggris ni dia wajib diajar di semua sekolah. Itu merupakan Penyata Razak 1956. Oke, selepas Penyata Razak, wujud pula satu lagi, Laporan Rahman Talib. Laporan Rahman Talib ini telah dipengerusikan oleh Abdul Rahman Haji Talib, di mana dia mencadangkan bahawa sekolah umum ini dijadikan sebagai sekolah kebangsaan, manakala sekolah jenis umum pula dijadikan sebagai sekolah jenis kebangsaan. Lepas tu pelajar sekolah merendah mendapat pelajaran percuma tanpa mengira keturunan dan agama. Jadi bahasa pengantar di sekolah rendah dan sekolah menengah ialah bahasa Melayu. Pelajaran agama Islam diajar di sekolah bantuan penuh kerajaan jika mempunyai tidak kurang 15 orang pelajar yang beragama Islam. Begitu juga bahasa Cina dan bahasa Tamil. Sekiranya ada pelajar Cina dan Tamil melebihi 15 orang, maka bahasa Cina dan bahasa Tamil akan diajar di sekolah. Oke, seterusnya semua peperiksaan awam diadakan dalam bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan yaitu bahasa Melayu. Lepas tu syur-syur laporan ini ataupun syur-syur laporan Rahman Talib ini telah dijadikan sebagai Akta Pelajaran 1961. Akta means peraturan. Jadi peraturan pelajaran 1961. Oke, selepas laporan Rahman Talib, Jawatan Kuasa Kabinet 1974, di mana Jawatan Kuasa Kabinet 1974 ini dia mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran Malaysia. Dia menilai sejauh mana dasar pembelajaran kebangsaan ini dapat mewujudkan sumber tenaga manusia yang diperlukan negara. Lepas tu jawatan kuasa ini juga mahu mengenal pasti sejauh mana dasar pelajaran kebangsaan mampu melahirkan masyarakat bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Laporan jawatan kuasa kabinet ini mengandungi perkara-perkara seperti penguasaan 3M, yaitu membaca, menulis, mengira, kenaikan darjah secara automatik, penekanan terhadap sekolah vocational, sukatan pelajaran sekolah swasta, bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan. Lepas tu penekanan terhadap kurikulum, disiplin sebagai asas perpaduan. Itu adalah antara laporan-laporan yang terkandung dalam Jawatan Kuasa Kabinet 1974. Berpandukan laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1974 ini, maka kurikulum bersepadu sekolah rendah telah dilaksanakan pada tahun 1982, manakala kurikulum bersepadu sekolah menengah ataupun KBSM pula telah dilaksanakan pada tahun 1988. Oke, jadi falsafah pendidikan kebangsaan ini dia menjadi pelengkap kepada dasar pendidikan kebangsaan. Oke, falsafah pendidikan kebangsaan ini kita boleh lihat dalam buku teks muka surat 215. Oke, seterusnya ialah selepas dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan dilaksanakan, Akta Bahasa Kebangsaan juga diperkenalkan, di mana dalam Akta Bahasa Kebangsaan ini perkara 52 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menetapkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya ialah kedudukan ini bukan saja untuk memartabatkan bahasa Melayu, tetapi juga untuk menjamin perpaduan rakyat. Ingat, bahasa dapat menyatupadukan
rakyat. Kerajaan telah mengambil beberapa langkah dalam usaha untuk memajukan lagi bahasa Melayu. Yang pertama pada tahun 1956 yaitu penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. 1960 pelancaran Minggu Bahasa, Bulan Bahasa dan juga slogan Bahasa Jiwa Bangsa. Lepas itu pada 1967 Akta Bahasa Kebangsaan telah diluluskan. Jadi pada 1967 ini dia telah meluluskan peraturan bahasa kebangsaan. Lepas itu pada 1970 pula bahasa pengantar di sekolah Inggris ditukarkan. Ingat, pada tahun 1970 bahasa pengantar di sekolah Inggris ditukarkan kepada bahasa Melayu secara berperingkat. Oke, seterusnya 1977 penubuhan UKM ataupun Universiti Kebangsaan Malaysia, dia telah membuktikan kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Lepas itu pada tahun 1982 bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di semua sekolah kebangsaan bahasa Inggris. Jadi semua sekolah kebangsaan bahasa Inggris pada 1982 telah ditukarkan dia punya bahasa pengantar menjadi bahasa Melayu. Oke, pada tahun 1990 pula penggunaan bahasa Melayu di mahkamah telah dimulakan. Sebelum bahasa Melayu, mahkamah hanya menggunakan bahasa Inggris, tetapi dia berubah pada tahun 1990. Langkah seterusnya yaitu dasar kebudayaan kebangsaan. Bagaimana pula dasar kebudayaan kebangsaan ini dapat menyatu padukan masyarakat ataupun membangunkan aspek sosial? Oke, dasar kebudayaan kebangsaan ini merupakan hasil daripada gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan, anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pada 1971. Jadi dasar kebudayaan kebangsaan ini dia menjadi panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti negara Malaysia. Objektif dasar kebudayaan ini ada 3. Ingat, ada 3 objektif utama dasar kebudayaan kebangsaan. Yang pertama, memperkukuhkan perpaduan melalui kebudayaan. Kedua, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan. Dan yang ketiga, memperkaya dan mempertingkatkan kualiti dari aspek kemanusiaan dan kerohanian seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Oke, prinsip utama dasar. Tadi kita bincang objektif, sekarang prinsip. Prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan juga ada 3. Yang pertama, kebudayaan rakyat asal Melayu sebagai tunjang kebudayaan. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan yang lain yang wajar dan sesuai boleh diterima. Dan yang seterusnya, Islam sebagai unsur yang terpenting dalam dasar kebudayaan kebangsaan inilah. Seterusnya, selepas dasar kebudayaan kebangsaan, kerajaan juga telah melaksanakan sukan untuk berpaduan. Macam mana sukan ini dia dapat menyatu padukan masyarakat? Oke, peranan sukan. Ingat, ada fokus. Yang pertama, peranan sukan. Apa peranan sukan untuk menyatu padukan masyarakat? Ada 5. Oke, pertama, memainkan peranan sebagai alat perpaduan tanpa mengira ideologi. Oke, yang kedua, menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat. Lepas itu yang ketiga, tidak mengehad penyertaan kepada sesuatu kaum saja. Maksudnya semua kaum boleh menyertai, boleh terlibat dalam bidang sukan. Seterusnya, membuka peluang seluas-luasnya. Maksud di sini dia membuka peluang seluas-luasnya kepada semua kaum yang berminat untuk terlibat dalam sukan. Sukan juga merupakan aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah. Jadi hal ini secara tidak langsung dia dapat menyatu padukan masyarakat melalui penglibatan dalam sukan. Oke, seterusnya, Majlis Sukan sekolah-sekolah di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan telah ditubuhkan. Tujuan dia ialah untuk menggalakkan aktiviti sukan. Lepas itu, oke, seterusnya, Tamasya Sukan Malaysia ataupun SUKMA juga telah diperkenalkan dan dianjurkan sebanyak 2 tahun sekali untuk mengeratkan perpaduan antara kaum dan hubungan antara negeri.
Saya telah bincang tentang 5 langkah ataupun strategi yang diambil oleh kerajaan dalam usaha untuk memajukan sektor sosial. Kita teruskan dengan subtopik yang seterusnya, yaitu Malaysia ke arah negara maju. Oke, Malaysia ke arah negara maju ini kita ingat satu saja dasar yang diperkenalkan ataupun strategi yang diperkenalkan dalam usaha untuk menjadi sebuah negara maju. Jadi, wawasan 2020 telah diperkenalkan. Wawasan 2020 ini dia merupakan gagasan negara untuk menjadi sebuah negara maju, menjelang tahun 2020. Idea wawasan 2020 ini telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri pada masa tersebut, yaitu Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad pada 28 Februari 1991. Oke, matlamat utama wawasan 2020 ini untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri yang maju dengan menggunakan acuan sendiri. Kemajuan yang ditekankan dalam wawasan 2020 ini ialah kemajuan secara bersepadu ataupun secara menyeluruh. Dalam usaha untuk mencapai wawasan 2020 ada banyak cabaran. Ada 9 cabaran yang perlu dihadapi oleh negara dalam usaha untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 2020. Apakah 9 cabaran tersebut? Oke, cabaran yang pertama, membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Oke, ini merupakan salah satu cabaran wawasan 2020. Ingat, membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Oke, perpaduan ialah asas kekuatan sesebuah negara. Jadi perpaduan dapat dicapai melalui dasar kerajaan seperti dasar pembangunan nasional, dasar bahasa kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan, dan dasar pendidikan kebangsaan yang sudah kita pelajari tadi lah. Yang kedua ialah cabaran kedua, membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram, dan berkeyakinan. Oke, ini cabaran kedua, di mana cabaran kedua ini dia lebih merujuk kepada masyarakat Malaysia perlu menghadapi berbagai masalah demi memajukan negara sendiri. Selain itu, mengangkat martabat bangsa, musuh negara juga mudah ditangkis. Maksudnya di sini, sekiranya kita mengangkat martabat bangsa, musuh negara juga mudah untuk ditangkis. Dan ketiga, memupuk dan membina masyarakat demokratik yang bermoral dan beretika. Oke, apa maksud cabaran ketiga nih? Masyarakat demokratik memiliki kebebasan memilih kerajaan. Masyarakat yang berpikiran matang akan menggunakan hak demokrasi sewajarnya untuk menyalurkan rasa tidak puas hati, teguran kepada pemimpin dan kerajaan melalui saluran-saluran tertentu. Nah, itu cabaran ketiga. Cabaran yang keempat, mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Maksud dari sini, sumber pembinaan masyarakat bermoral dan beretika ini yang pertama ialah kepatuhan kepada agama. Yang kedua, pengamalan budaya dan tradisi yang cemerlang. Yang ketiga, kebebasan sistem pendidikan. Dan yang keempat, keunggulan sistem kekeluargaan. Cabaran yang kelima, mewujudkan masyarakat yang matang, liberal, dan bertoleransi. Apa maksud itu? Oke, masyarakat yang matang, liberal, dan bertoleransi dapat diwujudkan melalui satu, perlembagaan negara. Kedua, pengamalan sistem demokrasi. Ketiga, kewujudan parti politik gabungan pelbagai kaum seperti Barisan Nasional. Yang keempat, dasar pendidikan kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan, dan juga akta bahasa kebangsaan. Oke, cabaran yang keenam, membina masyarakat yang maju dan saintifik. Oke, maksudnya ialah masyarakat maju ialah masyarakat yang progresif dan dapat menerima segala perubahan persekitaran demi kecemerlangan. Lepas itu yang kedua, masyarakat yang saintifik ialah masyarakat yang menguasai sains dan teknologi. Seterusnya, masyarakat maju dan saintifik boleh menjana produktiviti dan amalan kreatif serta inovatif. Oke, seterusnya cabaran ketujuh, mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang.
Ini cabaran yang ketujuh, di mana masyarakat yang tidak individualistik tetapi mengutamakan kepentingan masyarakat. Masyarakat penyayang dapat dibina melalui kepatuhan kepada agama, nilai-nilai murni, amalan tradisi, dan institusi kekeluargaan. Oke, cabaran yang ke-8. Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Maksud dari sini, pelaksanaan rancangan pembangunan 5 tahun, rancangan pembangunan luar bandar, dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional, ini dapat menjamin keadilan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Oke, dan yang cabaran yang terakhir ialah memupuk dan membina masyarakat makmur. Oke, memupuk dan membina masyarakat makmur. Masyarakat makmur dapat hidup dalam kemewahan dan mempunyai taraf hidup yang tinggi. Ahli masyarakat yang hidup serba daif sudah dihapuskan, dan pendapatan isi rumah dan pendapatan negara berada pada tahap yang tinggi. Oke, itulah 9 cabaran yang perlu diatasi oleh negara kita, oleh Malaysia dalam usaha untuk mencapai wawasan 2020, yaitu menjadi sebuah negara maju, menjadi sebuah negara industri yang maju. Jadi yang akhirnya wawasan 2020 itu habislah sudah untuk bab 8. Jadi untuk bab seterusnya kita akan membincangkan tentang bab seterusnya ini dia lebih menarik karena kita akan membincangkan tentang Malaysia dalam kerjasama antara bangsa. Oke, itu saja video untuk kali ini. Saya harap dengan adanya video ini dapat membantu meningkatkan lagi kefahaman Anda tentang sejarah bab 8. Sekian dan terima kasih.